Buletin Didik 22 September bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Usaha meningkatkan inovasi dan kreativiti dalam pengajaran perlu diteruskan dari semasa ke semasa. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata ia dapat membantu mencapai pengajaran dan pembelajaran PDP yang menyeluruh sekaligus mewujudkan suasana yang lebih menyeronokkan. Kalau kita berterusan memberi penekanan, memberi menambah baik pendekatan berkaitan dengan inovasi dan kreativiti dalam teaching ini, kita akan lihat murid-murid hadir ke sekolah dengan penuh kegembiraan. Sebab dia murid ni mudah je, at any levels. Dia datang ke sekolah ni, dia nak kena rasa ada nilai yang dia dapat. Ada nilai pertama dia sendiri, diri dia dinilai, diri dia dihargai, dia ada nilai dalam diri dia, dan juga yang kedua dia ada nilai yang dapat daripada sekolah ini dibawa balik. Beliau berkata demikian pada pertandingan akhir 3-minute PDP pitching secara bersemuka di Putrajaya siang tadi, merupakan sebahagian daripada program transformasi pendidikan di bawah kluster inovasi PDP. Program tersebut mempertaruhkan 8 kategori individu dan berkumpulan, antaranya prasekolah, sekolah rendah dan menengah dan kumpulan pendidikan khas. Jelas Datuk Dr. Razzie, pertandingan berkenaan bertujuan memberi ruang dan peluang kepada guru berkongsi inovasi dalam PDP, sekaligus meningkatkan kepelbagaian pedagogi bilik darjah, pada masa sama memupuk daya kreativiti dalam kalangan guru. Dalam pada itu, pertandingan 3-minute PDP pitching secara bersemuka itu telah dilaksanakan secara berperingkat, iaitu peringkat daerah, negeri dan kebangsaan bermula 26 Ogos lalu. Pemenang membawa pulang wang tunai, iPad, plak penghargaan dan juga sijil pencapaian. Bagi kategori individu pendidikan khas, Johan dimenangi oleh Iran Shah Rahmatullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur dengan hasil inovasinya Braille Magic Cell. Kebanyakan murid dia susah nak kesan dot-dot yang halus kan. So saya modify dengan kotak telur ni lah, digantikan dengan bola pimpong untuk dia lebih mudah mengingat, menghafal dan mengenal huruf Braille. Tak kisahlah yang bentuk Rumi ataupun Jawi ke, kita boleh gunakan kotak telur ni pada peringkat awal untuk latih tangan dia, jari-jari dia ni kan. Sebagai orang kurang upaya OKU, hasil inovasinya ternyata mendapat tempat dalam kalangan pelajar. Penggunaan Braille Magic Cell dapat menjimatkan masa apabila ia membantu pelajar memahami peringkat seterusnya selepas mengenal huruf, iaitu membaca teks penuh. Sementara itu, Nur Hasliza Muhammad dan Sharifah Hidayah Said Taufik Aidit meraih tempat pertama bagi kategori kumpulan sekolah menengah dengan hasil inovasi mereka yang dikenali sebagai Kit Abang Sado. Asalnya pelajar macam susah nak jelaskan mekanisme pergerakan lengan. Jadi kami terfikir idea ini, gunakan bahan kita terbuang saja, kita semula. Pelajar nampak, pelajar boleh jelaskan dengan baik. So kami rasa itu satu kejayaan untuk kami. Agensi Nuklear Malaysia bakal berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan KPM untuk membangunkan satu silibus yang memfokuskan aspek penggunaan teknologi nuklear. Langkah ini diambil bagi memberi pendedahan kepada pelajar dalam menyediakan silibus bersesuaian bagi menerangkan peranan teknologi nuklear dalam kehidupan seharian. Ketua Pengarahnya Dr. Abdul Rahim Harun berkata sebahagian sukatan pembelajaran misalnya berkenaan radiasi penggunaan nuklear dalam pelbagai bidang industri pembuatan, perubatan, pertanian sudah pun diajar di sekolah. Selain itu, agensi turut dijadikan rujukan dalam menambah pengetahuan berhubung teknologi tersebut dalam silibus pengajaran dan pembelajaran peringkat tinggi. Bagaimanapun ujarnya, pada peringkat sekolah belum ada subjek spesifik mengenai nuklear dan ia merupakan tambahan kepada pengisian mata pelajaran fizik, tetapi silibus pengisian nuklear termasuk pendedahan secara asas untuk murid sekolah rendah. Tambahnya, pemahaman orang ramai mengenai teknologi nuklear masih rendah, khususnya pendapat yang hanya mengaitkan teknologi nuklear dengan bahan letupan secara amnya. Jelas beliau, keperluan teknologi nuklear dalam bidang pembuatan, pertanian dan kesihatan menunjukkan kesan positif yang memberangsangkan.
Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA komited merangka perancangan bagi menurunkan kadar keciciran pelajar dan meningkatkan kecemerlangan dalam kalangan pelajar orang asli. Ketua Pengarahnya Sapiah Muhammad Noor berkata penubuhan Sekolah Model Khas Komprehensif K11 merupakan inisiatif memastikan pelajar orang asli mendapat pendidikan berkualiti dan relevan seiring keperluan semasa. Tambahnya, penubuhan Pusat Intelek Pelajar Orang Asli Cemerlang PIPOA terbukti berjaya meningkatkan mutu dan pencapaian pendidikan masyarakat orang asli. Sekarang saya sedang berusaha untuk berbincang dengan peringkat Kementerian Pendidikan untuk membuat hingga K11. Maknanya di satu perkampungan tu kita akan kita akan meneruskan pendidikan tu daripada sekolah rendah hingga tamat sekolah menengah K11 hingga tingkatan 5, dan melalui usaha kerajaan RMK yang baru ni yang diumumkan, saya dimaklumkan KPM memang dalam usaha untuk menubuhkan satu sekolah, ya, kalau saya tak silap di Betau, di pos Betau kita di Pahang, hingga K11, dan saya akan cuba follow up dengan pihak kementerian apa usaha yang telah disanakan, dan juga saya berharap perkara ini dapat dipanjangkan ke perkampungan-perkampungan di pendalaman orang asli. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Anugerah Murid Cemerlang Orang Asli STPM 2021 di Iskandar Puteri, Johor siang tadi. Seramai 35 pelajar orang asli di seluruh negara yang mendapat keputusan cemerlang dalam Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2021 diraikan dalam majlis ini. Nora Adila, anak perempuan Tahud, dan Amir Andrul Zaman Syariman mengakui menghadapi masalah ketika menjalani sesi pembelajaran secara atas talian. Namun kesusahan hidup dan pengorbanan ibu bapa menjadi motivasi untuk mendapatkan keputusan cemerlang, seterusnya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dekat kawasan rumah saya tu line tak berapa okey. Jadi saya sendiri bila menghadapi line ni, kelas kan dalam online kan. Saya sendiri masa tu rasa macam nak down, rasa macam nak berhenti STPM, tapi saya fikir saya kena belajar sebab family saya orang susah. Dengan pendidikan ni kita dapat mengubah nasib ibu bapa kampung diri, sebab dengan pendidikan ni kita dapat melihat dunia luar, culture yang lebih luar daripada kehidupan yang kita kehidupan seharian. Seramai 26,502 pelajar di seluruh negara menerima bantuan persekolahan yang disalurkan Yayasan Bank Rakyat YBR setakat ini. Menerusi peruntukan RM3 juta bagi sesi persekolahan 2022, YBR menyediakan bantuan tunai RM100 kepada setiap murid dan pelajar daripada golongan B40 untuk menyediakan kelengkapan persekolahan. Selain membantu golongan keluarga kurang mampu, terutama asnaf dan miskin bandar, inisiatif itu dapat meringankan beban kewangan ibu bapa mengharungi pasca pandemik COVID-19. Ahli Lembaga Pemegang Amanah YBR, Jeffrey Nur Muhammad berkata, diharapkan melalui inisiatif seperti ini, ia dapat meringankan beban ibu bapa yang terkesan akibat pandemik dan ketidaktentuan ekonomi yang melanda seluruh negara. Semalam berlangsung majlis penyampaian bantuan YBR kepada murid dan pelajar B40 bagi Parlimen Putatan di Balai Raya Kampung Tanjung Aru Lama, Kota Kinabalu. Pada majlis itu, seramai 300 murid dan pelajar B40 di kawasan Parlimen Putatan menerima bantuan persekolahan YBR bagi penggal kedua 2022 membabitkan peruntukan keseluruhan RM30,000. Inisiatif bantuan pendidikan itu juga diharap dapat mendorong organisasi lain untuk turut sama membantu atau menyalurkan apa sahaja bantuan kepada golongan kurang berkemampuan.
Kerajaan Negeri Johor bakal melaksanakan pemasangan Wi-Fi percuma di sekolah agama dan masjid secara berperingkat bermula tahun depan. Fasa pertama membabitkan 120 masjid dan 130 sekolah agama. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, pemasangan Wi-Fi percuma di 120 masjid adalah berdasarkan lokasi yang bersesuaian dan mempunyai keupayaan jalur lebar. Ujarnya lagi, kemudahan percuma di sekolah agama di Johor juga akan dimulakan secara berperingkat dengan 130 sekolah membabitkan 50 sekolah agama grade A dan 80 sekolah agama grade B. Ini bagi membolehkan sistem Johor Pendidikan Islam Digital JPID Al-Bain dilaksanakan. Dalam sistem aplikasi ini, ibu bapa pelajar boleh semak kerja sekolah, kehadiran, markah peperiksaan dan yuran anak mereka. Setakat ini, terdapat 583 sekolah agama di seluruh Johor dengan kategori grade A membabitkan sekolah yang mempunyai 1,000 murid ke atas, manakala grade B mempunyai 500 hingga 1,000 murid. 15 kadet bomba dari 4 sekolah di daerah Timur Laut Pulau Pinang berpeluang menimba pengalaman dan ilmu asas kemahiran bersama anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang. Aktiviti berkenaan ialah latihan persediaan bagi menghadapi cabaran kurikulum kadet bomba peringkat kebangsaan 2022 yang bakal berlangsung bulan depan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Perak, Azlan Hassan berkata kesemua kadet bomba didedahkan dengan kemahiran asas terutamanya simpulan dan ikatan aspek challenge, kawat kaki, inovasi kadet bomba dan latihan kebakaran. Peserta yang terlibat terdiri daripada kadet bomba yang memenangi cabaran peringkat negeri dalam pemilihan yang lalu. Untuk pemilihan kadet-kadet bomba ini telah dibuat pada peringkat negeri tempoh hari dan kadet-kadet yang di bawah jagaan Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak ini telah memenangi acara Expect Challenge dan juga Ikatan Tali, di mana kita akan mengambil bahagian dalam peringkat kebangsaan nanti. Tambah Azlan, hanya kadet bomba yang layak akan mewakili Pulau Pinang untuk menghadapi cabaran peringkat kebangsaan. Kesemua aktiviti yang disertai juga dirakam menerusi video dan dihantar kepada urusetia pertandingan bagi penilaian. Cabaran peringkat kebangsaan itu dianjurkan bahagian sukan, core curriculum dan kesenian Kementerian Pendidikan KPM dengan kerjasama JBPM. Sementara itu, peserta kadet bomba yang ditemui jelas teruja dengan peluang menimba pengalaman berharga daripada Wira Merah Negara. InsyaAllah akan digunakan juga, contohnya bila kita pergi camping ke dengan keluarga, dengan kawan-kawan, kita boleh guna ikatan-ikatan ni, dan kalau apa-apa berlaku kita boleh guna ikatan ni juga untuk menyelamat. Saya akan attend pertandingan ini kerana saya berasa sangat ada challenge dan ada sangat kreatif, boleh belajar banyak ilmu itu. So saya mau join pertandingan ini dan saya berasa gembira dan bangga boleh mewakili sekolah dan mewakili Pulau Pinang untuk menyertai pertandingan peringkat kebangsaan ini. Dari pengalaman ni kami dapat gunakan untuk masa depan sebagai kalau ada pesakit dalam kawasan persekitaran kami boleh gunakan pengalaman ni untuk masa depan. Saya dapat masa depan, saya tahu cara asas untuk menyelamatkan orang apabila waktu kecemasan. Mereka juga yakin dapat mengharumkan nama Pulau Pinang di peringkat kebangsaan jika dipilih mewakili negeri kelak.
Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan terus memantau pentadbiran portal Rumah Sewa Siswa RSS dalam memastikan lebih banyak premis untuk penyewaan tersenarai dengan kadar mampu milik. Ia bagi memenuhi keperluan pelajar yang menginap di luar kampus, terutamanya bagi persediaan kemasukan semester akademik 1 tahun 2022-2023. Dalam satu kenyataan, KPT menyarankan agar pihak Universiti Awam menerusi Unit Pengurusan Pelajar Luar Kampus UPLK terus menyantuni pelajar berkeperluan mendapatkan penginapan di luar kampus agar sebarang cabaran yang dihadapi dapat sentiasa dibantu dan dipermudah. Pelajar juga dinasihatkan sentiasa berhubung dengan pihak UPLK di universiti masing-masing bagi mendapatkan khidmat nasihat dalam pencarian rumah, hal ehwal kontrak sewaan dan perundingan yang berkaitan. KPT dengan kerjasama Majlis Perumahan Universiti-Universiti Malaysia MAPUM turut meneliti ketersediaan kapasiti penginapan pelajar di dalam dan luar kampus bagi mengoptimumkan keperluan pelajar yang semakin meningkat. Sehingga Isnin lalu, lebih 29,000 pelajar dari seluruh negara telah berdaftar bagi pencarian rumah sewa menerusi portal RSS. Buat pertama kalinya, kapal angkasa akan digunakan bagi merempuh asteroid. Kaedah itu diharap dapat menukar orbit asteroid itu ke laluan baharu. Projek dilakukan dengan menggunakan kapal angkasa bernama DART. Ia dijangka dilakukan pada Selasa depan dan akan disiarkan secara langsung oleh Agensi Angkasa Lepas Amerika Syarikat NASA. 24 jam sebelum itu, DART perlu memusatkan perhatian pada asteroid berkenaan dan akan merempuhnya pada kelajuan 14,000 meter sejam. Asteroid itu dikenali sebagai Dimorphos, anak kepada asteroid Didymos dan terletak 11 juta kilometer dari bumi. Walaupun tidak menimbulkan ancaman kepada planet ini, ujian pertama di dunia bagi teknik hentaman kinetik itu dapat mengubah kelajuan serta trajektori asteroid Dimorphos dan Didymos. Ia juga menunjukkan bahawa jika asteroid pembunuh menghampiri bumi, kita berpeluang menghancurkan mereka terlebih dahulu. Misi membabitkan kos $325 juta Amerika atau 1.4 bilion ringgit dan mula dilancarkan sejak November tahun lalu. Sesuai dengan keadaan negaranya yang panas dan kering, Qatar menyediakan 14.4 juta meter padu air untuk Piala Dunia 2022. Ia dikenali sebagai projek mega takungan air Qatar dan adalah projek tangki simpanan air minuman terbesar di dunia. Projek melibatkan sistem pembentungan sejauh 650 km dari pusat penyulingan air laut di bahagian utara ke 5 pusat takungan air mega di 5 lokasi berbeza sehingga ke bahagian selatan Qatar. Di bahagian selatan, projek bermula sejak April 2015 dengan kerjasama sebuah syarikat dari China dan sudah pun hampir siap. Untuk fasa pertama, 24 pusat takungan air dibina. Ia akan ditambah 16 pusat takungan lagi dalam fasa kedua bagi menyimpan sehingga 17 juta meter padu air bertujuan memenuhi keperluan Qatar sehingga tahun 2036. Setiap satu pusat takungan membabitkan 300 meter panjang dan 150 meter lebar serta tinggi 12 meter. Ia memerlukan air daripada lebih 5,000 kolam renang bersaiz Olimpik untuk dipenuhi. Okey, sekarang saya akan tunjukkan basic dodgeball, iaitu pertama sekali adalah throwing, iaitu balingan. Okey. So ni teknik throwing ya. Sukan Malaysia Sukma 2022 sehingga jam 6 petang tadi, kedudukan 5 teratas Johor terus unggul menerajui kutipan pingat jauh meninggalkan pencabar di tangga kedua wilayah Persekutuan. Terengganu pula semakin memberi tekanan kepada wilayah Persekutuan manakala Sabah dan Sarawak bersaing di tangga keempat dan kelima. Dalam pada itu, Pulau Pinang dan Terengganu akan bertarung pada penentuan pingat emas bola sepak. Pada aksi separuh akhir semalam, Pulau Pinang mengalahkan wilayah Persekutuan 1-0.
Bagaimanapun, perlawanan Pulau Pinang menentang wilayah persekutuan semalam dicemari adegan tegang selepas pemain wilayah persekutuan Muhammad Iman Fakrullah Zamri dilayangkan kad merah pada minit ke-89. Susulan tidak berpuas hati, seorang pegawai pasukan wilayah persekutuan bertindak mengejar pengadil perlawanan. Insiden menyaksikan permainan terpaksa dihentikan seketika, namun keadaan dapat dikawal. Pulau Pinang mengalahkan wilayah persekutuan 1-0 menerusi sepakan penalti Muhammad Daniel Irfan Nazri. Penentuan pingat emas jam 8.45 malam esok. Pulau Pinang akan menentang Terengganu di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Terengganu mara selepas menewaskan Selangor pada satu lagi saingan separuh akhir. Penampilan atlet Sukan Malaysia Sukma 2022 mencuri tumpuan hari kedua kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah MSSM. Ia membabitkan acara lari berpagar 100 meter perempuan bawah 15 tahun. Farah Shakira Azif Safarin yang mewakili Perak membuktikan kemampuannya apabila menjuarai acara 100 meter bawah 15 tahun. Mengakui mengalami sedikit kecederaan, Farah mencatat kepantasan 14.70 saat. Menurut Farah, setiap kejohanan yang disertainya memberi pengalaman berbeza tanpa mengira peringkat. Saya harap saya akan performance saya lagi baiklah daripada sebelum ni. Saya punya kaki pun tak baik lagi. Tapi saya cuba juga untuk larilah. Saya punya target untuk nak pergi SEA Games lah. Pingat perak acara ini dimenangi wakil Sabah Aberneta Elisa Tadius menerusi catatan 15.76 saat. Manakala atlet Selangor Nur Hasanah Muhammad Sani dengan kepantasan 15.90 saat meraih gangsa. Sementara itu, acara lari berpagar antara yang mencuri tumpuan pada hari kedua kejohanan olahraga MSSM. Acara lari berpagar 80 meter perempuan bawah 12 tahun emas dikondor oleh Nur Iqlil Nelly Muhammad Wazir dari Selangor dengan catatan masa 13.60 saat. Perak dimenangi oleh Huzma Nur Amani Nurizan dari Kedah, manakala seorang lagi wakil Selangor meraih gangsa. Bagi kategori lelaki bawah 12 tahun, emas dimenangi Muhammad Haziq Muizuddin Mauris dari Sabah dengan catatan masa 11.64 saat. Dia menewaskan Nik Abrisam Jazmi Nik Azli dari Terengganu dan Muhammad Fakhruddin Murah dari Sarawak. Untuk lari berpagar 110 meter lelaki bawah 15 tahun pula, acara dimenangi oleh Muhammad Haris Haikal Muhammad Arsyad dari Johor dengan catatan masa 13.86 saat. Perak diraih Muhammad Aizat Falik Muhammad Fadil dari Terengganu dan gangsa Muhammad Danish Irfan Hawairi dari Kelantan. Atlet Sekolah Sukan Bukit Jalil yang mewakili Selangor, Dania Marcella Ehsan Faiz pula mendominasi lari berpagar 100 meter perempuan bawah 18 tahun. Dengan catatan masa 14.86 saat. Dania menewaskan wakil Sabah Nur Fatihah Najwa Mafiati dan Fatin Nashirah Muhammad Fazil dari Kelantan. Manakala acara lari berpagar 110 meter lelaki bawah 18, emas milik atlet Putrajaya Muhammad Firuz Muhammad Faizal. Dengan catatan masa 13.91 saat, Firuz mengatasi dua pencabar dari Sarawak, Steven C. Win anak Simon dan Stephen Andrewson anak Robert. Persembahan oleh kumpulan muzik dari Lithuania, Subtilus dari puncak menara tertinggi negara itu mengakhiri Buletin Didik. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.